A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلي ونسلم على رسوله الكريم salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin amma ba' fa inna asdaqal haditha kitaballah wa khairul hadyu hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzil innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان والشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد إن الحمد لله ثم الحمد لله بعد الحمد لله. Terima kasih kepada tuan imam yang bertugas ahli jatah kuasa surau Nurul Iman, Nurul Ihsan, Nurul Ikhlas. Oh, banyak surau yang nama sama ni. Dah lama tak datang tu lah. Tuan guru, muslimin muslimat, hafizakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan rahmat-Nya yang berpanjangan pada kita, dan mudah-mudahan kita bertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di syurga nanti insya-Allah. Bila tuan-tuan semua apa khabar? Alhamdulillah. Pertama-tamanya dan untuk selama-lamanya, bila sama-sama kita rafatkan setinggi-tinggi rasa syukur hanya sahaja kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dianjurkan apabila kita celik mata daripada kita bangun tidur, sebut alhamdulillah, paling kurang alhamdulillah. Nak panjang lagi, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baiklah tuan-tuan, satu kisah berlaku pada zaman Nabi SAW apabila seorang sahabat Nabi itu tuan-tuan beria-ia sangat, sungguh-sungguh sangat dia nak jumpa Nabi SAW dalam keadaan dia lihat wajah Nabi SAW. Sahabat ni dia risau sangat-sangat kalau dalam hayat dia tak dapat jumpa Nabi. Lalu dia tinggalkan isteri di kampung, dia tinggalkan anak di kampung, jalan jauh ni tuan-tuan. Sebab apa? Sebab nak jumpa Nabi SAW. Allahu Akbar. Apabila jumpa Nabi SAW, dia menyatakan bahawa, wahai Rasulullah, sayangku, cintaku padamu mengatasi segala-galanya, sehingga kan aku tinggalkan anak dan isteriku di kampung. Dapat berjumpa di dunia pun satu rahmat kepada sahabat tadi. Aku risau kalau di dalam syurga nanti aku tak akan dapat bersamamu. Kerisauan sahabat tadi, pemuda tadi, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa man yuti'illaha wa rasulahu ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Allah Subhanahu wa taala menjawab,
respon terhadap perasaan hati seorang sahabat Nabi nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Yang bermaksud barang siapa yang sentiasa taat pada Allah, yuti'i, maksud sentiasa taat pada Allah, sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala an'amallah, Allah akan anugerahkan padanya ke atas orang yang tadi, orang yang hebat tadi. Sebab apa? Sebab hati dia sentiasa bertaut rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah janji, bila janji Allah ni, Allah la yukhliful mi'ad, Allah tak pernah memungkiri janjinya. Apa anugerahnya? Yang pertama, Allah letakkan kedudukan orang tadi ma'an nabiyyin, bersama para nabi. Disebut nabi ni termasuklah rasul. Allah nak menenangkan, Allah nak beri anugerah ni pada hanya mereka-mereka yang cinta betul-betul pada Rasulullah, pada Allah Subhanahu wa taala. Duduk bersekali dengan para nabi dan rasul. Begitu juga dengan siddiqin, orang yang membenarkan Rasulullah SAW, dan rasul-rasul, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang salih, wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah hadiah Allah pada orang macam ni. Jadi kita kena letakkan taraf kita, tuan-tuan. Dah kita tahu dah, kita dirahkan dengan macam-macam ilmu. Yang penting kita beramal. Amal kita bukan sakat untuk kita di dunia, bahkan kita nak berdepan dengan Allah suatu hari nanti. Allah tanya satu persatu. Nanti kita nak mengundi ni, tuan-tuan, 12 hari bulan ni, pilihlah yang nak bawa Islam. Pilih yang nak bawa Islam. Saya tak sebut mana-mana, terpulang pada tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan yakin dia nak bawa Islam, pergi dekat dia. Pilihan hati kita. Cuma jangan salah, jangan tersalah pilih. Jangan pilih yang hanya bawa kosmetik, tuan-tuan. Jangan pilih yang nak bawa kosmetik, tapi pilih yang betul-betul nak bawa Islam. Kadang-kadang dunia maya sekarang macam-macam boleh berlaku, boleh berlaku. Kita pilihlah yang nak bawa kebenaran. Yang fitnah, yang apa-apa tu, tuan-tuan, jangan duk pilih lah. Sebab bila kita pilih orang yang nak bawa fitnah, orang duk suka mengolok-olokkan orang, suka berjanji-janji yang tak betul. Kita sokong dia, kita akan dapat saham yang sama. Na'udzubillah min zalik. Sedikit peringatan untuk kita semualah, tuan-tuan ya. Sedikit peringatan. Dan Nabi SAW tak pernah berdendam. Satu lagi sifat Nabi. Buktinya, apabila Nabi kembali ke Mekah, menguasai kota Mekah, Nabi SAW tak pancung kepala orang jahiliah. Tetapi sebaliknya, orang jahiliah tadi tertarik hati dan rasa seronok nak berada dalam Islam. Sebab apa? Sebab Nabi tak dendam. Nabi masuk Mekah, Nabi kata, siapa-siapa yang berlindung di rumah Abi Sufyan, fahuwa amin, dia akan selamat. Bijaknya Rasulullah hantar orang dia dulu. Dia hantar sahabat dengan tujuan nak mengiklankan, nak promosi tentang kehebatan Islam. Sahabat Nabi masuk. Dia kata, sahabat Nabi sebut, kami akan masuk ke kota Mekah besok. Siapa-siapa nak selamat, Nabi kata masuklah, berlindunglah di rumah Abi Sufyan. Lalu betul yang berlindung rumah Nabi tak usik pun. Nabi sebut dia. Dan ramai lagi yang datang tanpa bawa senjata, Nabi tak bunuh. Nabi tak seksa. Sebab itulah janji Nabi. Termasuklah seorang sahabat tu, tuan-tuan, namanya Uthman bin Talha. Uthman bin Talha ni masa jahiliah dulu, dia ni orang yang menjalankan tugas. Dia ikut je perintah Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab kata Muhammad tak dibenarkan masuk solat di dalam Kaabah. Lalu Uthman ni sebab dia menjalankan tugas, bila Nabi nak masuk, dia tahan. Muhammad, awak tak layak nak ke sini. Dia halang Nabi nak solat di dalam Kaabah. Nabi pun tak apa, Nabi tak lawan. Nabi kata tak apa, satu hari nanti saya akan kembali ke Mekah dan saya akan menguasai Mekah dan saya akan serahkan kunci pemegang amanah Kaabah ni kepada orang yang layaknya. Pada 8 Zulhijjah, ada ulama kata 9 Zulhijjah, Nabi masuk dan Nabi minta dipanggil Uthman bin Talha. Risau dia, tuan-tuan, takut dia kena pancung. Takut perasaan individu biasa, manusia biasa akan dendam.
Tapi Nabi tak, tuan-tuan. Nabi ambil kunci, Nabi masuk dalam Kaabah, Nabi bersihkan Kaabah, Nabi solat di situ, Nabi keluar balik, Nabi declare. Nabi declare, pada hari ini aku mengumumkan bahawa Uthman bin Talha akan pegang kunci Kaabah tadi. Tertunduk dia, tuan-tuan, malu dekat Rasulullah, menangis dia. Lalu dia melafazkan syahadah. Sampai hari ini disebabkan tak ada perasaan dendam Rasulullah, tak ada perasaan dendam Nabi SAW. Keturunan Syaibah ni, tuan-tuan, sampai sekarang anak beranak Uthman bin Talha pegang kunci Kaabah. Orang lain tuan-tuan tak pegang kunci Kaabah tadi. Walaupun anak kunci tadi bertukar dia punya lock dia, kunci dia lebih kurang dalam 50 set dah tertukar, tapi Bani Syaibah ni pegang sampai sekarang. Nabi SAW tak pernah dendam, dan Nabi SAW tak cuba korek kesalahan yang dibuat oleh orang Arab jahiliah dalam keadaan dia risau. Sebab itulah disebut dalam surah An-Nasr, Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk Islam, menyerahkan diri pada Allah. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Mereka masuk ramai-ramai tanpa dipaksa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah di sekeliling Kaabah ada 360 berhala, semuanya dimusnahkan sebab dah tak ada orang kafir. Dah tak ada orang kafir, semua selamatkan. Buat apa lagi nak ni kan. Jadi tuan-tuan, Islam tak mengancam. Yang jangan bimbang, Islam tak akan mengancam siapa-siapa pun, insya-Allah. Itulah sedikit sebanyak, tuan-tuan ya. Bukan nak masuk bab politik, cuma kita pesan-pesan lah, berpesan-pesan supaya pilihan kita tu pilihan yang tepat, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan, kita sambung kuliah kita yang tertangguh lebih kurang 2 kali. Hari tu kita hari raya Korban. Ramai yang balik kampung, tak apalah. Tuan-tuan ya, masya-Allah. Baiklah tuan-tuan, muka surat 26, baris yang ketiga daripada atas. Dan jika syak imam akan niat di dalam qiyamnya, dalam qiyam imam tadi, kemudian daripada takbiratul ihram, dia syak selepas dia takbiratul ihram, segala makmum, kemudian daripada takbiratul ihram segala makmum nescaya harus bagi imam tadi takbir perlahan-lahan serta dengan niatnya. Niat dalam takbir imam tadi niat. Kemudian ia baca Al-Fatihah. Apa maksudnya, tuan-tuan? Ini berlaku apabila imam dah takbiratul Allahu Akbar, makmum kat belakang pun bertakbir. Tiba berlaku syak, imam syak di dalam niat dia. Dah niat ke belum? Dah niat belum? Dia dah takbir dah, dia syak. Kalau lupa ni lain, tuan-tuan, ni syak. Lupa memang kena terus buat, ni syak. Dia confuse, dah takbir ke belum? Kan tak takbir, kan dah takbir. Tapi kalau dia yakin dia dah takbir, tak apa, itu bukan syak. Al-yaqin la yuzalu bisyakki. Yakin tu, syak tu tidak boleh mengatasi perasaan yakin kita. Allahu Akbar, dia syak. Tapi tak, dia kata kalau takbir biasanya aku akan niat. Niat tu berlaku dalam hati, itu namanya niat. Yang kita sebut usalli fardhus subhi raka'ataini adaan ma'muman imaman lillah ta'ala, tu bukan niat, itu lafaz. Takbirnya berlaku semasa niatnya berlaku semasa takbiratul ihram. Itu namanya niat, detikan hati kita. Qasad, ta'arud, ta'yin, ada 3 perkara tu. Qasad niat kita dah. Umpamanya tuan-tuan, bila kita nak baca Al-Fatihah, kita niat tak baca Al-Fatihah? Kita dah niat dan nak baca Fatihah tu, detikan hati kita nak baca Fatihah tu, niat dah tu. Kita nak rokok bukan? Nak rokok ni dah lepas baca surah. Ni detikan nak rokok tu, itu niat. Nak i'tidal pun sama juga. Selagi mana tak terdetik nak rokok, nak i'tidal tu, sebab tu rukun semuanya. Rokok pun rukun, i'tidal pun rukun. Tak ada terdetik tu, dia tak akan berlaku. Disebabkan niat kita tadilah Allahu Akbar, niat dalam hati. Tapi kadang-kadang kita terganggu. Allahu Akbar, kat mana kunci ni? Dah lari dah niat. Kat mana kunci simpan ni? Kereta dah lock ke belum? Nanti orang masuk kereta saya. Masuk kereta mungkin tak boleh start enjin, tapi ambil benda lain. Contohnya, ada gangguan macam tu.
menyebabkan gangguan tadi mempengaruhi niat kita. Lupa dah niat. Jadi imam tadi dia syak. Dah niat ke belum? Sudah. Bila dia syak dalam solat ni tuan-tuan, dia kena buat balik. Kena, kalau tertinggal, kalau syak dalam rakaat, kena tambah rakaat. Kalau syak dalam niat, dia kena ulang balik niatnya. Allahu Akbar. Makmum kat belakang pun ramai Allahu Akbar. Masa ni disebut di sini, kemudian daripada takbiratul ihram segala makmum, dah makmum semua dah bertakbir dah. Agak-agak imam tadi nak baca takbir dia, nak takbir tu kuat ke ataupun perlahan. Kalau dia takbir sekali lagi, selepas dia takbir, dia tak baca Al-Fatihah lagi ni, Allahu Akbar kali kedua, makmum kat belakang akan mula confuse. Imam ni dah rokok ke apa? Al-Fatihah tak dengar. Makmum kat depan pun dongak kepala. Tak rokok lagi ni. Bimbang berlaku fitnah yang lebih besar. Bimbang berlaku fitnah yang lebih besar. Makmum tak ada masalah. Sekarang ni masalah takut bimbang kalau fitnah tu lebih besar pada imam. Kenapa pula imam 2 kali takbir ni? Kan kalau ada yang terlalu vokal ni, tak payahlah lepas ni. Imam ni apa, asyik-asyik je lupa. Menyebabkan berlaku fitnah dekat imam. Kan? Kalau sekali pun mungkin berlaku fitnah, apatah kalau berlaku 2-3 kali. Sebab itulah kalau tak hadir ni Allahu Akbar, sunat imam sebut Astaghfirullahalazim, supaya didengari oleh makmum kat belakang. Dan makmum pula janganlah selepas imam, janganlah serentak bertakbiratul ihram bersama imam. Kalau serentak, hukum dia tak sah solat makmum tadi. Biarlah dulu imam sebut Allahu Akbar bar tadi, bolehlah makmum bertakbiratul ihram. Itu maksud sekali. Bersekali takbiratul ihram bersama dengan imam bukan bermaksud serentak. Imam Allahu Akbar dia pun terus serentak, yang itu tak sah. Sama. Takbiratul ihram makmum ni selepas takbiratul ihram imam. Bila imam bar, dia pun Allahu Akbar, boleh. Dan imam kalau tak datang, tak hadirnya niat Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim. Sebenarnya bila kita sebut Allahu Akbar tu, kita ada niat, azam kita nak sembahyang. Jadi niat. Dan in case ni disebut, kalau imam tadi terlupa ataupun syak, dah niat ke belum, dah niat belum. Seperti saya sebut tadi, kalau dia yakin bahawa dia dah niat, tak apa, go terus sampai habis. Tapi kalau dia syak, terutama dalam niat, dia kena niat semula. Macam mana nak niatnya? Niatlah perlahan-lahan, takbirlah perlahan-lahan. Disebut di sini, harus baginya takbir perlahan-lahan serta dengan niatnya, kemudian ia baca Al-Fatihah selepas dia. Allah, pelan-pelan lah. Kalau boleh, mikrofon ni jauh sikit, letak kat bawah ke, supaya makmum tak dengar. Boleh, tak ada masalah. Boleh je teruskan. Solat makmum tak batal. Solat makmum tak batal. Kan? Boleh faham tuan-tuan ni? Janganlah pula pusing, minta maaf, solat saya tadi belum niat lagi. Makmum kat belakang, apa imam ni? Yang ni kena belajar. Kan? Walaupun hatta kita solat kat rumah sekalipun dengan keluarga kita, tak perlu kita nak pusing ke belakang. Umi, batal balik, takbir semula. Lepas tu ada dengan contoh, ada dengan anak menantu kita pula, apa ni atuk ni, confuse je ni. Tuan-tuan, tak payah pusing belakang, teruskan Allahu Akbar. Kat rumah tak apa, kita tak pakai speaker, tak pakai mikrofon. Kat sini pakai mikrofon, pusing. Yang kat belakang tu, apa imam ni batalkan solat pula kan. Just sekali saja tuan-tuan ni. Okay. Dan yang kedua tu harus baginya takbir perlahan-lahan. Kenapa? Kalau digunakan pembesar suara mungkin menyebabkan fitnah. Fitnah yang maksudnya teruji ataupun diduga makmum kat belakang, ataupun makmum mula confuse. Imam ni rokok ke apa dia? Al-Fatihah tak baca lagi, sudah rokok terus. Ataupun dia baca cepat. Sebab dalam kita solat ni, imam harus baca dengan suara yang jahar ataupun nyaring.
pada solat yang diharuskan baca nyaring. Contoh subuh, maghrib, isyak. Harus. Kalau dibaca perlahan sekalipun tak ada masalah. Baca pelan, bismillahirrahmanirrahim. Dia dengar, wajib dengar pada diri dia saja. Walaupun rakaat pertama dan rakaat kedua dia baca perlahan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang tu makmum tak boleh petikai. Walaupun ada mikrofon, dia nak baca perlahan, tak ada masalah. Tak ada masalah. Contohnya pernah berlaku solat isyak, imam yang bertugas ada emergency, tak dapat datang. Itu tak ada kuliah. So imam ni ditolak oleh sahabat kita ke depan. Maksudnya dia dikedepankan. Di depan dia baca perlahan je. Makmum kat belakang confuse. Makmum kat belakang dia confuse. Kenapa? Dia kata, kenapa imam baca perlahan? Tak dengar. Besoknya saya ada kuliah kat sana, dia tanya, ustaz sah tak kalau imam baca perlahan? Saya tanya, baca perlahan kat mana? Solat maghrib dan solat isyak. Tak ada masalah tuan, tetap sah. Jadi makmum tentang bacaan pun mereka boleh confuse. Apatah lagi tentang takbiratul ihram. Tentang takbiratul ihram. Lagilah confuse berapa kali imam nak takbir ni. Tentang benda isu seperti ni, kita kena jelas. Tuan-tuan ya. Jadi imam ni ataupun makmum sekalipun, bacaan Al-Fatihah dia mesti didengar dekat telinga. Huruf by huruf. Ya. Ya. Keluar angin. Maksudnya tak keluar huruf, keluar angin. Okey. Okey, terima kasih tuan yang bertanya ya. Kalau disengajakan batal. Tapi kalau tak sengaja, kadang-kadang kita ada kehak, contoh ya. Kita ada kehak ataupun dia panggil apa, fungus ada benda tu. Okay. Yang tu kita tak boleh elak, tak apa. Kalau kita sengaja kalau orang faham, kadang orang faham macam nak buang kehak, contohnya dia batal. Tapi kalau tak sengaja, tak apa, sebab daruri bagi kita. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan setakat keluar angin sebenarnya. Kalau kita salah baca makhraj huruf Al-Fatihah, batal. Tadi keluar angin dengan sengaja. Ni baca Al-Fatihah. Kita sengaja baca Al-Fatihah. Sengaja tu sebab kita niat nak baca Al-Fatihah. Tiba makhraj huruf kita salah. Alhamdulillahirabbil alamin, huruf hamzah. Seperti sebut Alhamdulillahirabbil alamin, huruf ain. Salah sebut Al-Fatihah, makhraj huruf Fatihah, menyebabkan tak betul lah baca Al-Fatihah kita. Jadi batal solat kita. Tak betul. Sebab Al-Fatihah tu rukun. Begitu juga siratal ladzina an'am rapat bibir. An'amta alaihim. Ada orang baca alaihim dengan hamzah ataupun alif. Siratal ladzina an'amta alaihim, disebut huruf hamzah. Salah makhraj huruf, maka batal. Apatah lagi kalau dikeluarkan sahaja, mensahajakan, betul tak tahu kalimah, mensengajakan sebut mengeluarkan angin. Beza kalau macam kita sekali saja boleh. Sekali saja boleh, dah lepas dah tak boleh buat yang kedua. Kecuali masih lagi ada kehak ni. Kita dengan niat kita nak lancarkan bacaan kita, tak apa. Dia tak boleh buat padahal yang pertama tu dah lepas dah. Buat lagi. Kita sama ada makmum ataupun imam dengan sengaja buat macam tu, dengan tak ada sebab dah, berdehem bukan berdehem. Nak elakkan daripada fungus ni, kali pertama harus, bahkan wajib kalau tak keluar, dia kena dengar dekat telinga. Imam kan, dia ada fungus ni kali pertama. Dan dia rasa dia boleh baca, dia baca. Kalau tak boleh baca, dia boleh buat sekali.
Sebab nak keluar bacaan huruf Al-Fatihah tadi. Dia tak boleh nak main-main. Dia tak boleh berterusan macam tu. Contohnya juga batuk dengan sengaja. Ada orang buat batuk dengan sengaja. Dengan sengaja tak boleh. Tapi kalau batuk tak sengaja, tak apa, tak batal. Apa-apa yang dibuat dengan sengaja, yang keluar daripada mulut kita, dibuat dengan sengaja, keluar daripada mulut kita kecuali bacaan rukun dan bacaan dalam solat, boleh. Tetapi kalau dibuat dengan sengaja, membatalkan solat. Bersin. Contoh bersin ni, kita bersin. Orang sebelah kita bersin. Di luar solat kita tak pernah pun jawab bersin. Dia sebut Alhamdulillah. Kita pun dalam solat kita sebut Ya Rahmukallah. Sebab sebelah kita. Dengan sengaja padahal di luar solat kita tak pernah pun balas bila orang Alhamdulillah. Tiba dalam solat kita jawab Alhamdulillah. Batal. Kecuali kita dah biasa dah. Di luar solat bila orang bersin je kita dengar, dia sebut Alhamdulillah. Kita pun Ya Rahmukallah. Dia pun jawab sekali lagi Yahdina wa yahdikumullah. Cukup sekadar Alhamdulillah. Kita bersih, kita jawab Alhamdulillah. Dia pun jawab Ya Arhamukallah. Dah cukup dah. Disengajakan. Boleh tuan-tuan ni? Ada orang gelak dalam solat, betul tak? Sebab berlaku benda lucu. Contohnya ada. Ataupun dia teringat, duk pejam baca, duk teringat apa yang berlaku. Tiba-tiba keluar suara. Kalau gelak ni dia tahan, tak keluar suara tak apa. Dia teringat benda lucu yang berlaku di luar solat tu, terbawa-bawa dalam solat. Ni ada jemaah tanya saya, Ustaz, saya tergelak dalam solat. Keluar suara, tergelak macam mana? Bunyi ha-ha ke? Kalau senyum tak apa, sebab tak keluar suara. Kalau senyum tak apa, tersenyum tak keluar suara. Tapi kalau dia tergelak, bunyi ha-ha-ha, kalimah yang luar daripada solat, maka batal dibuat dengan sengaja. Teringat kan, teringat benda lucu, boleh jadi. Boleh jadi. Ataupun musim-musim durian ni, tuan-tuan minta maaf saya sebut. Saya suka. Sahabat sebelah dia tu buang angin. Sendawa dengan sengaja tak sengaja tak apa. Tapi kalau sendawa dibuat dengan sengaja, batal. Sama juga. Dibuat dengan sengaja. Buat. Padahal dia boleh tahan. Tapi tak sengaja tak apa. Sendawa tak membatalkan solat. Tak membatalkan wuduk dalam mazhab kita. Mazhab kita keluar angin, batal wuduk. Kalau boleh tahan suara. Nak sendawa kalau boleh tahan juga suara. Tapi kadang-kadang benda ni berlaku secara tak sengaja. Spontan, keluar. Tak apa. Tak sengaja. Sebab kita bukan boleh mengawal keadaan tu. Tuan-tuan, Masya Allah. Terima kasih pada tuan yang bertanya. Nama siapa? Nak berkenalan. Aziz. Zain. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey. Seterusnya, selepas dia takbiratul ihram, dia boleh baca Al-Fatihah. Boleh baca Al-Fatihah. Doa iftitah tu sunat. Doa iftitah tu sunat. Sunat. Tetapi yang sunat pun kita buat sebab sunnah. Jangan duk kata, sunat tak payah baca lah. Bacalah. Sebab sunnah Nabi. Sunnah Nabi, tuan-tuan ya. Kita kena buat juga. Walaupun kalau tak buat, tak membatalkan solat. Dan sah sembahyang segala makmum dengan dia, tak apa. Makmum sah sembahyang. Walaupun imam kemudian imam confuse tadi, Imam Syak tadi, dia niat balik, boleh teruskan makmum seperti biasa. Yang saya bimbang tadi, saya sebut tadi, kalaulah imam takbiratul ihram dengan suara nyaring jahar menyebabkan makmum di belakang confuse ataupun syak dengan perbuatan imam, kenapa ni imam ni tak betul? Syak dalam makmum pun, makmum tadi boleh batal solat dia sebab dia dah berlawanan dengan imam. Sebab imam ni innama ju'ilal imam liyu'tama bih, tu kaedah dia. Kita lantik dia jadi imam sebab dia pimpin kita. Kalau clash antara imam dengan makmum, batal solat makmum. Solat imam tak batal. Dulu kat kampung, tuan-tuan, ada seorang pakcik. Dia sebutan huruf dot dia tak jelas. Bila dia naik je, makmum kat belakang tak nak ni. Tapi tak mufarakah sembahyang, tapi tak betul. Habis solat mengadu je tak betul. Habis solatnya mengadu tak betul. Tapi yang mengadu tak betul tu tak naik jadi imam. Masalah juga kan. Yang mengadu tak betul tak nak jadi imam. Jadi naiklah pakcik tadi jadi imam. Orang tua kadang-kadang sebutan dia
Orang tua kadang-kadang sebutan dia ni tak jelas. Masalah lah kadang-kadang. Saya tuan-tuan 2 bulan lepas balik kampung, gigi ni sakit sebelah kiri, nak sebut huruf dot sebelah kiri. Doktor tanya kan, betul ke nak cabut ni? Kata cabutlah doktor. Sebab berulang kali sakit. Betul ke? Confirm ke? Cabutlah, dia kata. Cabut. Bila cabut, mula-mula tu tuan-tuan, kita tak biasa. Tersebut huruf dot sebelah kiri. Tak biasa. Jadi sound dia tu tak berapa nak betul. Sound tak berapa betul. Ini tak sengaja batuk. Kalau sengaja batuk, batal solat. Okey, tuan-tuan. Bila kita cabut gigi sebelah kiri ni, bawah, sound dia tak betul. So saya pun tak nak makmum confuse. Saya minta orang lain jadi imam. Alhamdulillah. Dah kita 2 bulan, kita dah boleh biasakan. Waladdallin, amin. Ada seorang pelajar tanya, Ustaz, kalau sebutan waradha betul ke? Betul, sebab tu qiraat. Ihdinas zira, betul? Ihdinas zira, betul. Baru ni saya sembahyang, saya berkuliah di satu masjid. Imam tu dia belajar qiraat. Sebelum dia solat tu dia maklumkan dekat makmum, kita nak baca riwayat qalun. Alaihimu dia baca, tak apa. Makmum pun dah tahu dah. Kalau imam ni dia balik cuti, dia akan bawa riwayat qalun, macam-macam riwayat dia bawa, dia nak biasakan jemaah. Okey, boleh Okey, baiklah tuan-tuan. Dan jika mengetahui segala makmum dengan demikian itu, kemudiannya sekalipun, katalah makmum tu sedar, selepas dah solat dah ni, selepas dah solat makmum tahu, tak ada masalah. Sekalipun, dan jika diselangi saf dengan, sekalipun makmum tu tahu perbuatan imam dia takbir selepas takbiratul ihram makmum, tak ada masalah. Tak perlu lagi dia nak ulang semula sembahyang dia, sebab sembahyang tadi dah sah. Dah sah. Yang tak sahnya bila imam tadi dia syak, dia teruskan sembahyang dia. Tak sah solat mana? Tak sah solat imam. Makmum tak ada masalah sebab dia tak tahu. Dia tak perlu nak pergi tanya imam, imam niat tadi sah ke tak sah? Tak perlu. Kalau imam tua tu dia melempang tu, awak tanya saya sah tak sah pula kan. Jadi dia tak perlu, makmum tak perlu nak pergi tanya. Katalah imam sembahyang, imam dalam keadaan syak, dia pun tak ulang balik niat dia. Solat imam je yang tak sah. Solat makmum macam biasa, tak perlu nak pergi tanya. Begitu juga kalau berlaku imam terlebih rakaat, makmum ada yang yakin dia tak tambah rakaat, makmum yang confused dia tambah ikut imam. Dua-dua tu betul. Imam pula kalau bunyi kat belakang makmum confused, imam 4, tak imam 5, imam tak payah ambil pot, imam keluar je terus. Imam keluar je terus. Sebab apa? Innama ju'ilal imam liutamami. Jangan pula imam tak, saya sembahyang tadi berapa rakaat? 4 ke 5? Sudah. Contohnya. Imam, kalau imam tu dia dah syak tadi, dia syak pada bilangan rakaat, dia tambah 5 rakaat, dia sujud sahwi, tak ada masalah. Sebab dia dah cover dengan sujud sahwi. Makmum tak perlu lagi nak kata imam baca 5, sebab imam dah syak tadi, dia dah tambah dah 1 rakaat lagi, walaupun jadi 5. Makmum yang yakin 4, dia tak perlu, dia tak wajib, bahkan dia tak perlu nak bangun lagi. Kalau dia bangun dengan bilangan rakaat 5, batal solat dia. Dia tunggu imam. 2 keadaan, kita dah bincang pun 2 keadaan. Yang pertama dia mufaraqah. Yang keduanya dia tunggu imam beri salam bersama imam. Kalau dia nak siap cepat, dia boleh mufaraqah lah bila imam naik rakaat yang kelima. Tuan-tuan, ni itu cara dia. Okey, ni bab fasal yang sunyi. Dan jika diselangi saf dengan mimbar atau tiang, tiada putus safnya, kerana dinamakan saf yang satu pada uruf, maka barang yang didapat oleh makmum yang ini bab isu yang baru. Sekiranya saf tadi diselangi dengan mimbar, kadang-kadang contohnya di masjid masjid negeri Shah Alam, kan mimbar dia besar kan, diselangi, tak ada masalah. Kita pun contoh, kita ada 2 tiang ni, tak ada masalah. Dia tetap dikatakan pada saf yang sempurna. Kan? Di Masjid Nabawi lagi banyak tiang.
Masjidil Haram pun banyak tiang, dia tak putus saf. Dia tetap tak putus saf. Dikatakan saf yang sama. Dinamakan saf yang satu pada uruf. Uruf pun kata ini bukan kecuali dinding blok dinding tak nampak. Tak nampak dan tak dengar. Kita ada gelas. Bersambung saf tak ada masalah. Bersambung saf tak ada masalah. Dia dipanggil sebagai rabit. Kita nampak dan kita dengar. Kita nampak dan kita dengar. Bimbang kalau berlaku salah faham dekat Mekah, sembahyang dekat hotel ikut Imam Masjidil Haram. Ni ada lagi ni. Daruri pun kena sembahyang tak boleh ikut imam dekat Masjidil Haram. Ustaz, saya nampak imam. Kat mana imam dekat Masjidil Haram? Tak nampak, dia duduk di atas tu tuan-tuan. Jarang je imam Masjidil Haram dia duduk kat depan. Jarang. Biasa duduk dekat bilik dia. Yang ni berlaku di Masjidil Haram. Makmum mendahului imam. Perasan tak? Tak apa, tak batal. Nanti kita akan bincang satu tajuk bagaimana nak susun tu. Tuan-tuan ni, tak boleh. Sebab apa? Dah terputus soft. Nampak skrin Ustaz dekat depan TV tu. Tak boleh juga. Nanti kalau macam tu tuan-tuan, dia kaedah dia bersambung soft ni maksudnya bersambung. Kecuali ada orang sembahyang atas orang sembahyang atas tangga. Sembahyang atas tangga pun kalaulah dia tak dengar, dah terputus rabit dia. Satu, dia tak nampak imam dah tu. Ataupun dia tak nampak makmum kat depan dia. Berapa ramai sangat boleh sembahyang atas tangga? Kan? Dia kena ada rabit bersambung. Kalau kita beza, kita pakai gelas, cermin, kita nampak. Dan kita tahu pergerakan imam. Kita nampak makmum di dalam. Kalau kita confuse, boleh tak kita tengok, pandang? Dengan imam, Allahu Akbar, tak yakin. Boleh tak kita pandang? Boleh. Tak batal solat kita. Cuma makruh. Tapi daripada batal, baiklah kita tengok. Tengok, boleh. Cuma dada kena jaga. Kalau dada terpusing dengan dada, batal. Nak jeling pun boleh jeling. Orang depan jeling. Dekat saf ni, sama. Orang sebelah kanan sekali kan. Sebelah kanan sekali. Hampir ini dia boleh pusing. Allahu Akbar dia sekali. Orang lain pun ikut dia. Tak ada masalah. Tetap tak terputus saf. Sebab nampak dan dengar. Itu helahnya. Ataupun hikmahnya. Bolehlah katalah kita nak ambil pandangan mengatakan kena buka juga pintu supaya bersambung. Bukalah sikit. Sebab kita, aircon kita menyebabkan aircon tu bila kita buka pintu luas, tak tertutup, dia cepat. Tenaga dia guna kuat, dia cepat rosak. Nak mengelakkan perbaziran. Betul tak tuan-tuan? Kadang-kadang orang kata tak sah sebab tak bersambung. Tutup semua pintu. Dulu betul, tutup semua pintu. Tak ada robit, tak berlaku robit. Sebab apa? Sebab kita kat kampung, biasanya surau kita dulu tuan-tuan, pintu pun dengan kayu. Memang tak nampak. Mikrofon pun tak ada. Jadi tak bersambung. Makmum di sebelah kanan tak tahu apa yang berlaku di dalam dewan. Sebab tu kalau kita perasan tuan-tuan, masjid lama-lama dia tak ada pintu. Kecuali pintu nak keluar, pintu nak masuk je. Kat tengah-tengah tu dia buat macam apa? Dia buat macam apa panggil? Haj. Ash. Dia buat ash. Supaya tahu ada bersambung. At least paling common pun dia akan buat sebelah depan. Sebab depan tu boleh nampak pergerakan imam dan boleh dengar suara imam. Allahu Akbar. Maka barang yang didapat oleh makmum yang masbuk serta dengannya imam, makmum tadi imamnya, imam makmum tadi itu dinamakan awal sembahyang. Okey, dinamakan awal sembahyang. Ini berkaitan dengan isunya, berkaitan dengan masbuk muwafiq. Okey. Imam contohnya, dan barang yang dikerjakan kemudian daripada salam imamnya, imam makmum tadi itu akhir makmum. Okey, ini masbuk.
Contohnya makmum masuk lewat. Bila makmum masuk lewat ni, dia kena follow terus imam. Kalau dia sempat baca Al-Fatihah, baca pada kadar yang disempat saja. Bila imam rokok, terus rokok. Bila imam rokok, terus rokok. Jangan bertangguh. Dan tak perlu nak baca doa iftitah. Masa tu tak perlu baca doa iftitah. Sebab apa? Sebab kita nak bersama dengan imam. Bahkan kalau kita baca doa iftitah, dalam keadaan kita tahu kita akan terlepas baca Al-Fatihah kita, maka kita kena tambah rukun sekiranya kita tak rokok bersama imam. Yang ni ramai juga berlaku. Dia datang lewat, imam nak hampir rokok, dia masih lagi baca Al-Fatihah. Dia masih lagi membaca doa iftitah. Bila imam rokok, dia tak sempat baca Al-Fatihah, maka dia kena tambah satu lagi rakaat. Jangan batalkan. Dia bacalah Al-Fatihah sekadar yang mampu masa tu. Sekali mampu. Maksudnya kalau imam dah rokok imam i'tidal, dia tak habis lagi baca Al-Fatihah dia. Dia ketambah satu rakaat lagi sebab imam dah i'tidal. Imam dah i'tidal. Berbeza dengan orang yang muwafiq. Orang muwafiq sama ada muwafiq rakaat pertama atau muwafiq rakaat yang kedua. Kenapa saya sebut muwafiq rakaat pertama dan muwafiq rakaat kedua? Mungkin boleh jadi yang muwafiq rakaat kedua ni pada rakaat pertama dia masbuk. Dia tak sempat nak baca Al-Fatihah, dia rokok, dia i'tidal. Tapi muwafiq rakaat yang pertama, yang kedua tadi, dia kena habiskan Al-Fatihah dia. Tapi jangan melangkaui 3 rukun panjang. Bila imam rokok, dia boleh baca lagi Al-Fatihah, habiskan Al-Fatihah dia. Tapi dia tengok imam nak masuk rukun yang ketiga, dia kena rukuk supaya tak tertinggal lebih daripada 3 rukun panjang. Apabila lebih pada 3 rukun panjang, batal solat dia. Yang ni bacaan ni, baca Al-Fatihah ni jangan disengajakan lewat-lewat. Baca secara mu'tadil yang kita biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Contoh. Tak perlu nak baca melerik-lerik je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia tahu dah imam kita ni selalu tindakan dia muktadil ataupun cepat, kadang-kadang dia dah tahu dah. Jadi dia kena ikut imam lah. Jangan dia pula suruh imam ikut dia baca lambat. Bacaan muktadil kita. Dan katalah kita tahu imam kita kadang-kadang dia cepat, pergerakan dia cepat atau bacaan dia tepat, kita boleh baca senafas. Afdalnya baca 3 kali waqaf. Boleh sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh. Tapi kalau imam lagi cepat, harus dia baca sekali waqaf. Sekali waqaf. Sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh. Yang penting Al-Fatihah tu jangan ditinggal. Kan? Boleh InsyaAllah. Ni masbuk, disebut dia masbuk, dan serta imam tu dinamakan awal sembahyangnya. Kalau dia masuk masbuk rakaat pertama lah, maksudnya dia kalau dia sempat rokok bersama imam, dia tak perlu tambah. Kalau tak sempat rokok bersama imam pada rakaat pertama, dia kena tambah 1 rakaat lagi. Begitulah yang seterusnya. Dan syaratnya qiyam, takbiratul ihram tidak bersama. Qiyam tu dengan takbiratul ihram bersekali. Dia tak boleh takbiratul Allahu Akbar terus rokok. Dia tak boleh terus Allahu Akbar terus rokok. Tak ada tamakninah pada qiyam. Tamakninahnya sekali tasbih. Yang kadar tasbih yang muqtadi. Subhanallah. Cukuplah. Allahu Akbar. Rokok. Dan kita tak sempat.
Dan kita tak sempat tuan-tuan ni. Bimbang juga kadang-kadang bila kita tahu imam dah baca, contohnya dalam keadaan jahar. Pernah berlaku sekali, ada jemaah pakai terompah ni tuan-tuan ni. Saya dah cerita sini belum? Laju dia bergerak tu. Bila terompah ni nak lepas dengan kuat, dia melantum. Kena ni cermin ni, berderai. Betul. Ni kisah benar tu. Bom, jatuh. Berderai. Relax je berjalan. Sebab Nabi sebut suratul masyi tuzhabu bahail mu'min. Terlalu cepat pergerakan kita, nak tergesa-gesa, tak ada masalah nak bergerak cepat, tapi jangan tergesa-gesa. Dia nak kejar rakaat tadi, jadi lewat pula. Sebab apa? Sebab cermin tadi dah berderai dah, kena terompah. Kan? Allahu akbar, na'udzubillah min dzalik, daripada diuji seperti itu. Dan barang yang dikerjakan kemudian daripada salam imamnya itu akhirnya, maksudnya kena tambah. Kalau kurang 1 rakaat, tambah 1 rakaat. Kalau kurang 2, tambah 2. Ini kita dah biasa dah. Maka mengulangi kunut makmum yang mengikut imam rakaat yang kedua sembahyang subuh. Ini kunut ni sunat. Kita dah buat dah kunut pada bersama imam, sebab kita ada orang jemaah dia lewat, dia masuk pada rakaat yang kedua, dia ikut imam, dia baca kunut. Sunat bagi dia, rakaat yang kedua bagi dia baca sekali lagi kunut, tak apa. Saya sebut tadi sunat, kalau bukan emergency, tak ada berlaku dalam kes emergency, kita buatlah. Macam doa iftitah tadi, dah emergency sangat, antara sunat dengan rukun, kita buat yang rukun. Kita buat yang rukun. Yang ini sekarang ni berlakunya subuh, masbuk pada rakaat yang kedua, baca kunut macam biasa, bangkit bagi dia rakaat yang kedua, boleh ulang sekali lagi kunut, sebab tu sunnah, tak apa. Ada yang mempertikaikan, kenapa nak baca 2 kali kunut? Kenapa nak baca 2 kali kunut? Tak apalah, benda sunnah buat, tak rugi pun kita, bahkan dapat pahala. Saya sebut tadi, bila kita nak baca Al-Fatihah, kita niat nak baca Al-Fatihah, walaupun kita tak baca, kita tak kata sahaja aku niat nak baca Al-Fatihah, tapi namanya niat tu, kita dah berada dalam solat, pokoknya akarnya dah ada, batang tunjang pun dah ada, dah sah solat kita. Cuma bila nak baca Al-Fatihah, terdetik hati kita nak baca Al-Fatihah, dah jadi dah tu niat tu. Kita nak rokok, terdetik dalam hati kita nak rokok. Tu namanya niat. Nak beza niat dengan azam. Azam tu niat dah, tapi niat lebih fokus. Kita nak buat. Tak ada orang nak baca Al-Fatihah saja, nak baca tak apa, saya saja baca, tak ada kan. Saya saja rokok lah, tak ada. Dia niat dah tu. Dalam solat dia niat nak rokok. Dalam solat dia niat nak i'tidal. Jadi niat dah tu. Sebab apa? Sebab saya kata niat, sebab kita detikkan hati kita memang nak macam tu. Kalau orang kata tak ada niat pun Ustaz, mustahil. Mustahil. Kan? Mustahil dia tak niat dia nak baca Al-Fatihah. Mustahil dia nak rokok, tak ada detikan hati dia nak rokok. Nak ceritanya tentang niat tadi. Kadang orang confuse, Ustaz perlu wajib niat ke? Tak tuan-tuan. Jangan sudah lama dah sembahyang tak ada niat. Dah niat dah tu. Nak baca Al-Fatihah, nak rokok, nak sujud pun sama juga. Kan kita nak sujud kali kedua, terdetik nak sujud kali kedua. Cuma kita tak sebut dengan officialnya, dengan rasminya, mengatakan kita niat nak sujud, nak rokok dan sebagainya. Kerana kunut serta imam itu bukan tempatnya. Kita kunut bersama imam, mungkin kita rakaat kedua, imam rakaat kita rakaat pertama, imam rakaat yang kedua. Sebab itu disebut kerana kunut serta imam itu bukan tempatnya, tempat kunut makmum. Dan mengulangi tahiyat awal makmum yang mengikut imam rakaat yang ketiga. Wallahu alam. Tuan-tuan, insya-Allah kalau ada 1-2 soalan kita boleh bincang, insya-Allah. Kalau tak ada, okey. Tu Haji dululah, dah Haji depan. Apa dia tu Haji? Boleh, tak ada masalah. Cuma tu saya kata tadi, afdalnya kita bacalah. Sebab kunut ni Nabi baca. Walaupun di situ ada khilaf ulama, ada ulama
Ada ulama kata Nabi tak baca. Tak apalah, ada hujah masing-masing. Ada hujah masing-masing. Imam Syafi'i pun ada hujah masing-masing. Imam Syafi'i ambil hadis tentang kunut nazilah yang Nabi baca semasa darurah perang, tuan-tuan ni. Kita nak baca pun tak apa, tak nak baca pun tak apa, tapi afdalnya kita bacalah sebab Nabi baca. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i dalam keadaan daruri, emergency, kecemasan, contoh, boleh kita baca kunut setiap kali kita solat pada rakaat yang terakhir. Kalau subuh memang kita biasa dah. Zuhur contohnya, Zuhur walaupun kita baca secara sir, tuan-tuan ni, tapi baca doa kunut kita baca macam biasa pada rakaat yang terakhir. Boleh, tak ada masalah. Asar pun tak apa, maghrib pun tak apa, isyak pun tak apa, dalam keadaan kecemasan, emergency, baca doa kunut nazilah. Boleh, tak ada masalah. Baca dapat pahala afdal. Yang mana fadilatnya kita tak tahu. Cuma kita tahu, saya selalu baca, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani faqad ma'iya fil jannah. Barang siapa yang amalkan sunnahku, sesungguhnya dia telah membuktikan bahawa dia betul-betul sayang padaku. Siapa yang betul-betul sayang padaku, Nabi kata, maka dia akan bersamaku di syurga. Umpama ibu jadi dengan dia telunjuk. Okey, saya menjawab Tuan Haji. Okey abang. Alhamdulillah, yang ni isu juga ni. Dia tak tahu. Okey, kalau tak tahu kena belajar. Ulama kata kalau dia tak tahu apa-apa, tak tahu rukun tak apa, maka wuduk dia tak sah. Wuduk dia tak sah. Tu bahaya tu. Dia tak tahu rukun, tak tahu sah, tak tahu apa yang membatalkan. Kan? Dia tak tahu membatalkan apa yang harus, apa yang sunat, apa yang rukun, menyebabkan wuduk dia tak sah, tak diterima. Tak diterima. Kalau wuduk tak diterima, apatah lagi solat dia. Sebab itulah talabul ilmu faridatun ala kulli muslim. Ada pandangan ulama kata tak apa, dia ikut tak apa. Ada ulama kata tak apa. Sebab tapi tak apa pun kena belajarlah. Masalahnya duk sama. Okey sama. Belajarnya tak betul macam abang kata. Ada orang ambil wuduk kan tak sempurna. Dia basuh muka tak sampai gigi rambut. Dia basuh tangan ke siku tak sampai ke siku, tak sah lah tu. Basuh kaki, tak sampai ke tumit, tak sampai ke buku lali, tak sah. Tapi ramai je apabila kita buat bengkel ataupun seminar wuduk, alah wuduk je. Tu respon biasa, wuduk je, buat apa nak belajar kan. Ada modul tentang wuduk yang detail tuan-tuan ni. Bahkan kita nak ambil air wuduk pun ulama sebut membazirnya macam mana. Kadang kita buka pilih air besar membazir. Ulama kata kita nak tahu membazir tak membazir, kita tanda tangan ni. Kalau air itu keluar sikit harus, sebab air kan dia meleleh. Tapi kalau keluar banyak, sengaja dikeluarkan banyak, hukum dia membazir, makruh. Tapi kalau dia biar pilih air besar buka turun sampai mengecik habis tu, hukum dia haram. Ghurfah ni kata apa, satu tapak tangan. Kita buat macam ni, satu tapak tangan. Kalau dua tapak tangan nak basuh muka, dua tapak tangan, jangan keluar banyak, sengaja dibuka pilih air besar-besar, terpercik keluar, itu membazir. Hukum dia haram, terpercik sampai basah baju. Okey. Kalau sikit keluar tak apa, hukum harus. Tapi kalau meleleh tu, banyak meleleh, hukum dia makruh. Sebab tu kita kena belajar. Sebab itulah tuan-tuan, kalau masjid dulu tuan-tuan dia letak kolah confirm insya-Allah tak membazir, sebab kita ambil kat situ je. Kecuali kita berkumur, kita buang kat luar. Minta maaf sebutlah, sekarang kita jarang duk tengok ada kolah dekat masjid dan surau. Sebab nak senang. Jadi generasi baru tak merasa benda tu. Dia buka pilih air besar pun dia rasa tak ada apa-apa pun. Dia tak ada apa-apa. Sepatutnya kalau boleh kita kekalkan tradisi kolah tadi. Boleh cover, boleh cover, tutup supaya cicak tak buang najis dia. Boleh cover sebenarnya. Tu yang afdal lah. Walaupun ada pilih air. Sebab rata-rata bila kita guna pilih air,
Salah faham tentang berlaku, tak apa, air kat Malaysia banyak. Cuba satu hari air kat Malaysia tak ada macam mana? Tak payah satu hari lah tuan-tuan. Sekejap je air tak ada, susah kita tu. Kalau tak ada elektrik tak apa lagi. Oh, tak ada air. Allahu Akbar. Dekat taman saya tu Haji Jamlus Dekat dekat Dawang tu, dekat traffic light tu selalu pecah. Dia punya tangki pun pecah. Sebab apa? Sebab trailer duk lalu kat situ. Kadang 3 hari kami tak ada air. Kena sedia tank besar ni kat rumah ni. 2-3 tank nak support berjimat air. Jadi syarat dia ghurfah. Ghurfah ni maksudnya satu tapak tangan. 2 gini, nak basuh muka je lah. Buat pelan-pelan. Kalau nak basuh tangan ke siku, tak macam ni, jangan cepat meleleh. Buka pilih air penuh, tolak. Senang, kalau kita belajar senang insya-Allah. Ada ulama kata abang kalau tak tahu, kenapa dia tak tahu? Sebab dia tak tahu mana rukun. Dia niat tak nak wuduk. Contoh. Dia tak niat. Kalau niat pun dia tak boleh niat, maka tak sah lah. Kalau dia boleh niat, saja aku berwuduk lillahi ta'ala, sah wuduk dia. Tapi dalam keadaan tak tahu, ulama kata tetap dia tak kena. Mungkin dia basuh muka dulu, mungkin basuh kaki dulu. Berlaku ni tuan-tuan dekat sekolah menengah. Saya pernah mengajar sekolah menengah dulu. Murid ni tuan-tuan, dia dahsyat dia nak mengelak daripada ambil wuduk. Dia ingat kita tak tengok. Dulu sebelum saya masuk ke sekolah tu, ustazah tolong jaga. Kesian dekat ustazah tu. Selalu kena main dekat budak-budak. Dia basuh muka je, lepas tu baju dia ni dia buat basah. Ustazah tengok saya ambil wuduk ni basah baju saya ni. Ustazah takkan nak cek satu-satu kan. Lepas tu dia rambut dia basah sikit, lengan dia basah sikit. Tak tahu macam apa alasan dia, wallahu alam. Time saya pindah ke situ tuan-tuan, saya cek satu-satu kaki. Basah ni. Saya main dengan bawa rotan satu. Dulu kita boleh merotan. Tanya dah wuduk semua? Dah ustaz. Beres. Okey ustaz. Oh sedap dia tu. Sekali saya pergi tengok, ni kenapa kaki tak basah? Kering ustaz. Hampa jangan nak bohong aku lah kata. Jangan duk bohong ustaz kata ni tak ambil ni. Fak bagi. Tak betih tu. Semua kenalah, boleh kata semua yang kena. Yang tak kena, yang baik-baik tak kenalah. Kita cek satu, kita nampak bekas dia. Dia tak basuh. Dia malah nak buka kasut. Padahal tu depan surau je tuan-tuan, kita buat surau. Malah. Yang tu tak sah tu. Apa sebab dia tak tahu. Dia tak tahu. Tapi katalah dia dah niat, dia tengok orang je buat macam tu, tapi betul. Maka saya kata ulama yang tadi mengatakan betul, betul. Cuma dia kena belajar juga mana yang rukun, mana yang sunat. Wuduk ni ada rukun dia 4 kering 2 basah. Ulama pondok mengajar kan 4 kering 2 basah. Apa yang kering tu? Niat dengan tertib. Basahnya basuh muka, tangan ke siku, basuh kepala, bukan basuh rambut, basuh kepala dan basuh kaki hingga ke buku lali. Yang tu. Kalau tak tahu macam mana dia nak solat, macam mana nak wuduk kan. Okey, terima kasih abangnya, insya-Allah. Okey. Dia basuh kaki tu tak ada dalam hadis Nabi mengatakan hadis Nabi basuh kaki dulu. Cumanya dia basuh kaki dulu sebab apa? Sebab kaki ni kadang-kadang ada daki kat situ. So bila dia basuh dulu tu, dia nak buang daki-daki. Nak buang daki. Nak buang daki-daki. Supaya apa? Sebab kadang kotor, tengok dulu kaki tu, dia kadang apa ni? Dekat kuku kita tu, contohnya ada kotoran kan. Yang tu tak sebut dalam hadis Nabi. Wallahu a'lam, mungkin ada hadis tapi saya belum jumpa hadis mengatakan Nabi basuh kaki dulu. Tentang wuduk, Nabi basuh, Nabi baca bismillah, ada yang sunat-sunatnya. Nanti insya-Allah kalau nak buat teori boleh, teori dan praktikal. Kita panggil anak-anak lah. Ataupun orang yang jarang datang ke masjid dan surau ni, kita kena panggil sebenarnya. Bagi hadiah ke, datang ke surau dia nak juga tu. Betul tuan-tuan. Kalau solat Jumaat, kalau dekat ada kolah ni, kita boleh nampak lah. Yang kita boleh assume lah bahawa mereka ni tak pernah belajar tentang wuduk, walaupun nampak senang. Tuan-tuan ni. Dia ada doa. Ulama ajar doa basuh muka, doanya macam mana, basuh tangan siku macam mana, basuh kakinya. Ada doa tu. Tapi sebab kita nak cepat, kita terlepas pandang nak baca doa. Walaupun dia tu
sunat dan harus tuan-tuan ya. Masya-Allah. Wallahu alam, insya-Allah kita jumpa lagi pada bulan yang akan datang sekiranya ada rezeki, ada kelapangan insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih kerana kesudian tuan-tuan bersama dalam kuliah pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang terbaik pada kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rezekikan kita ke syurga insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. واجعله لنا حجة يا رب العالمين ولا حجة علينا يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.